Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Khairul Zaim. Saya graduate dari UiTM pada tahun 2015 dalam kos Art and Design berdarah campuran Pahang dan Kelantan, dan sekarang saya menetap di Shah Alam bersama isteri dan seorang anak. Masa zaman U, kita memang dah diterapkan dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. So, tak kekok untuk saya melibatkan diri secara langsung dalam program amal di lapangan. Sejujurnya, saya mula berkhidmat sepenuh masa bersama NGO Siracare pada tahun 2015. Time tu memang fresh graduate, minta cuti sebab nak pergi konvo. Memang tak ada masa nak relax dulu habis-habis degree tu kan. Terus kerja. Perjalanan kerjaya saya bermula sebagai seorang graphic designer kat sini. Masa tu ada kekosongan. So, tanggungjawab saya masa tu adalah menyediakan bahan-bahan promosi sama ada untuk kegunaan online ataupun offline. So, segala bahan-bahan yang datang direct daripada Syria, department kami yang dapat tahu dulu, kami akan blurkan mana yang patut, kemudian dipublish kepada media dan masyarakat. Bila bekerja dengan NGO ni, yang pertama sekali kita kena multi-talented. Kena belajar benda-benda baru kerana keterlibatan kita secara terus dengan masyarakat dapat memudahkan urusan mereka. Kita adalah orang kata frontliner dalam bidang ni. Saya mengabdikan diri bersama NGO Siracare khususnya dalam gerak kerja fundraising corporate and partnership. Dari merancang sesuatu program atau proposal hinggalah execute pelan pelaksanaannya. Yang pertama, kita menyebarluaskan kesedaran. Ini salah satu elemen penting dalam fundraising. Kalau maklumat tak sampai, macam mana orang nak menyumbang dan yakin dengan gerak kerja NGO. Dan kami perlu sentiasa update dengan perubahan teknologi. Kena implement elemen kemanusiaan dalam social media. Kalau tahun 2019 masyarakat tertumpu di Instagram dan Facebook, 2022 kita kena create content di TikTok. Ini adalah salah satu perkara yang kita kena follow rapat, kerana media utama bukan lagi di TV tapi konten-konten di social media. Maaf kalau saya silap. Bagi saya lah, dorongan untuk berbuat baik ni kita kena mula dari hati kita dulu, diri sendiri. Jangan tunggu kaya baru nak tolong orang. Saya latih diri saya dulu untuk berbuat baik. Dan percayalah, Allah akan hadiahkan rezeki-rezeki yang kita tak pernah jangka atas satu-satu kebaikan yang kita dah lakukan. Dah full time dalam NGO Siracare ni, automatically kita akan terbiasa dengan perkara-perkara amal. Tapi kena ingat, Allah nilai kebaikan kita dengan kadar keikhlasan. Bukan berapa kali kita tolong orang, ataupun bukan banyak mana sedekah kita hari ni. Mula dengan niat. InsyaAllah lepas tu Allah mudahkannya. Masa tu dekat salah sebuah kamp pelarian di Lubnan, dalam masa kita buat agian iftar pada pelarian di sana, ada seorang budak ni datang pada saya dan memeluk saya, dan dia ucapkan, terima kasih. Awak datang kat sini bukan saja bawa makanan, tapi bawa kegembiraan buat kami. Allahu Akbar. Dan dia bagi gula-gula dan biskut pada saya. Saya cakap, biskut dan gula-gula ni untuk awak. Awak kena makan, awak lebih perlukan. Tapi dia tetap memaksa saya untuk terima hadiah dia. Dari sini kita dapat melihat cara adik ini menghargai kita. Sedangkan dia sendiri perlukan bantuan, dia dan keluarga dia pun dibantu, tapi dengan memberi itu dapat membahagiakan dia. Yang ni kita boleh ambil. Selalu saya ulang, Allah nilai kebaikan bukan dengan satu nilai, tapi kadar keikhlasan kita. Alhamdulillah, Ramadan baru ni saya diberi peluang menyertai misi kemanusiaan Siracare, dan ini adalah pertama kali saya menjejakkan kaki di bumi Syria. Setelah kira-kira 7 tahun saya berkhidmat bersama badan amal ni. Payah juga nak digambarkan. Selama 6 tahun sebelum ni saya membantu di sini. Maksud saya di Malaysia. Turun ke universiti untuk program dengan pelajar, turun naik pejabat kerajaan maupun swasta, buat talk di sekolah-sekolah, dewan orang ramai. Tidak lain bukan tujuannya untuk menyampaikan maklumat dan mendapatkan dana bagi menyuap mulut anak-anak yang sedang kelaparan di Syria.
pelarian ni daif, sangat daif. Wallahi, kesusahan itu saya tak pernah lihat di Malaysia. Realiti kehidupan kat sana ni banyak menjentik hati saya. Betapa pentingnya keamanan atau nilai persaudaraan dan sifat tolak ansur. Saya yakin siapa yang tengok akan koyak, menitis air mata dalam kita tak sedar. Tahun 2020, 2021, 2022, apa-apa industri di Malaysia memang akan terkesan, tidak terkecuali dana sumbangan juga. Kuasa membeli berkurang, begitu juga kuasa menyumbang. Tapi bantuan masih diperlukan. Di Malaysia, kami double up quality, kreativiti dan idea untuk memastikan NGO syarikat masih berada di landasan untuk dapatkan sumbangan dan kekal relevan. Di lapangan pula, semua ahli tim misi kemanusiaan perlu sensitif dengan keadaan sekitar. Tempat yang kita masuk ni kawasan peperangan, war zone. Bahaya ada di mana-mana. So, untuk memastikan setiap pergerakan smooth, planning kena A+, timing juga kena A+, communication kena jelas. Tugas kita kat sana bukan saja menyampaikan kotak makanan, tapi menyampaikan amanah rakyat Malaysia yang menyumbang berlandaskan kepercayaan kepada kita. Amanah tu kita pikul sepanjang sesi agihan. Contohnya, menyediakan makanan untuk pelarian. Bukan sekadar makanan, tapi makanan yang berkualiti. Planning your work and manage your time. Kena buat persediaan. Saya pernah turun ke Pahang untuk agihan bantuan banjir. Di Selangor juga. Kerja-kerja amal ni kita kena buat berpasukan. Jangan buat seorang-seorang. Penat dan akan ambil masa yang lama. Dan bagi sesiapa yang nak menceburi bidang ni, persiapkan mental anda. Sebab yang kita santuni ni manusia. Perangainya macam-macam, sikapnya macam-macam. Yang baik-baiklah, yang tak baik, yang tu yang kena belajar untuk handle lah. Kalau jelas matlamat kita, mental pun dah ready, silakan. Buat benda baik ni, Allah akan bantu, insya-Allah. Untuk anak-anak muda atau adik-adik di luar sana, kerja-kerja amal ni bukan lagi kerja untuk tua. Korang semua boleh buat kebaikan, give back to society, join aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, volunteers. Bermula dengan kebaikan kecil pun tak apa, tak kisah. Mula dengan belanja member TOS dulu pun tak apa. Allah akan kembalikan korang dengan rezeki yang lebih luas sebelum korang besarkan lagi skop kebaikan atau aktiviti amal yang korang nak buat kat luar. Sekarang ni kan zaman social media. So follower anak-anak muda ni dahsyat-dahsyat. 10k, 20k tu biasa-biasa je kalau follower banyak tu. Gunakan social media korang untuk share perkara-perkara yang baik, repost konten-konten atau posting NGO contohnya, benda-benda yang baik. Lagi jauh maklumat tu dapat disebarkan, lagi ramai yang dapat manfaat. Itu pun dah kira humanity, salah satu kebaikan. Saya start dengan diri saya dulu. Saya mahu jadikan diri saya seorang yang bermanfaat kepada semua orang. Bukan sahaja untuk pelarian Syria dalam konteks saya berkhidmat untuk NGO Syarikat sekarang ni, tapi untuk masyarakat di sekeliling saya hingga hujung nyawa, insya-Allah. Untuk Syarikat pula, saya mengharapkan NGO ni lebih berkembang dalam pelbagai sudut pandang. Pertamanya, kita nak lebih ramai penerima manfaat di Syria, di luar sana, yang dapat dibantu melalui sumbangan rakyat Malaysia yang prihatin. Yang kedua, lebih ramai masyarakat yakin dengan kerja-kerja kami dari segi pengurusan dana maupun agihan sumbangan itu sendiri. Paling penting untuk kita bagi sumbangan ni, kita kena yakin dan percaya. Dan untuk pengetahuan semua, NGO Syarikat adalah badan kemanusiaan yang setiap tahun kita buat audit dengan pengaudit yang sah. Kami sangat menitik beratkan bab ni sebab kami berpegang pada prinsip amanah. Apa yang kami lakukan ini satu amanah dan amanah orang ramai. Kami hanyalah jambatan yang menghubungkan para penyumbang dengan penerima manfaat. Pertamanya saya ingin kongsikan dulu berkenaan dengan social media NGO Syarikat.
korang boleh search sama ada di Facebook ataupun di Instagram Syria Care Malaysia. Dan untuk social media saya, boleh search Khairul Zaim sama ada di Instagram, Facebook ataupun di TikTok. Okay. Semua maklumat boleh dapat daripada situlah. Terima kasih buat tim Suara Lead kerana sudi menjemput saya. Assalamualaikum.